Assalamualaikum. Saya Nur Katina binti Muhammad daripada Kolej Universiti Islam Perlis. Pada persidangan kali ini, saya akan membentangkan satu kertas persidangan yang bertajuk Potensi dan Strategi Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Negeri Perlis. Untuk itu, saya akan share bahan yang telah saya sediakan. Okey. Sebagai pengenalan, pelaksanaan wakaf bukanlah satu perkara yang baru di Malaysia, malah ianya sebenarnya bermula dari zaman Rasulullah SAW lagi. Dan ia merupakan satu ibadah di mana ganjaran yang diperoleh pewakaf adalah pahala. Wakaf juga boleh dipecahkan kepada beberapa jenis, iaitu wakaf harta, wakaf saham dan juga wakaf tunai. Pembentukan wakaf ini adalah hasil daripada proses akad dan juga wakaf yang dibuat adalah bersifat kekal dan tiada tempoh masa tertentu. Sementara itu, pembentukan wakaf biasanya tertakluk pada rukun wakaf itu sendiri, iaitu wakif, ma'ruf, maquf, alai dan siqah. Wakif merujuk pada orang yang memberi wakaf, manakala ma'ruf pula merujuk pada barangan yang diwakafkan oleh pewakaf. Seterusnya ma'ruf, alai merujuk kepada pihak yang diberi wakaf dan siqah pula merujuk pada ucapan yang dilafazkan. Dan justru itu wakaf adalah sesuatu yang jelas dan tidak boleh diubah. Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri diberi amanah untuk memastikan pelaksanaan wakaf ini berjalan dengan lancar. Kajian ini dijalankan untuk melihat potensi dan juga strategi wakaf yang dilaksanakan di negeri Perlis, di mana ianya adalah di bawah Majlis Agama Islam Perlis, iaitu MAIS. Dengan menggunakan kaedah termubah dan secara bersemuka serta melihat kepada dapatan kajian lepas, hasil kajian mendapati bahawa pelaksanaan wakaf di negeri Perlis ini berjalan dengan baik. Berbagai strategi digunakan oleh pihak MAIS bagi menarik lebih ramai pewakaf untuk terus memberi sumbangan dalam bentuk wakaf kepada golongan yang selayaknya. Sedikit sebagai latar belakang, wakaf atau wakafah dari pengertian bahasa adalah bermaksud berhenti, menahan dan juga mencegah. Namun secara istilahnya, wakaf atau wakafah ini membawa maksud pada harta yang ditahan daripada melakukan sebarang transaksi jual beli, hibah, warisan serta segala perwasiatan dengan mengekalkan fizikalnya supaya ianya hanyalah untuk kebajikan. Don 2019 ada menyebut bahawa amalan berwakaf merupakan sesuatu perbuatan ibadah yang berdasarkan harta. Dan juga menyatakan dalam kajiannya bahawa amalan wakaf yang dilaksanakan adalah semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun amalan wakaf adalah sesuatu yang dituntut kebajikannya dalam melaksanakan, Zaihana dan juga Syuhairini dalam kajian pada 2021 menegaskan bahawa harta yang ingin diwakafkan haruslah mempunyai pemilikan yang jelas dan mestilah kekal fizikal. Kajian berkenaan juga kajian yang berkenaan dengan harta wakaf ini semakin mendapat tempat di kalangan ahli akademik dan ini selaras dengan pembangunan harta wakaf itu sendiri. Sebagai kepentingan menyentuh bahagian kepentingan dalam berwakaf ini, Zaihana dan juga Syuhairini 2021 ini membuktikan bahawa wakaf dan juga keusahawanan sosial mampu mengatasi kemiskinan dan juga kadar pengangguran di Malaysia. Dengan cara menggabungkan elemen keusahawanan sosial tersebut, terutamanya dalam elemen sosial Islam, bagi menghasilkan manfaat kepada masyarakat yang akhirnya berupaya mengembangkannya lagi sistem ekonomi di sesebuah negara. Meskipun terdapat peningkatan dalam harta wakaf dalam sesebuah negara, namun tak semua harta-harta tersebut digunakan secara keseluruhannya. Justru ianya ada keperluan untuk melihat bagaimana sesuatu harta wakaf tersebut diuruskan dengan baik kerana ianya berpotensi untuk dikembangkan dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Kajian ini turut mengenal pasti strategi yang boleh dilaksanakan dalam mengoptimalkan penggunaan harta wakaf dalam memberi sumbangan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Dari aspek metodologi, kajian yang dijalankan ini melibatkan pengumpulan data secara kualitatif dan ianya melibatkan pengumpulan maklumat daripada penyelidikan lepas serta temubah secara bersemuka dengan panel yang terlibat.
Bagi kaedah penyelidikan kajian lepas, penyelidik akan melihat kepada perjalanan wakaf itu sendiri yang dilaksanakan di Malaysia dan juga polis. Manakala untuk temu bual secara bersemuka, penyelidik mengajukan soalan-soalan yang punya hubungan kait dengan objektif dan juga persoalan kajian. Dari hasil pendapatan, kita bahagikan kepada 3 jenis hasil dapatan lah, yang mana menyentuh konsep yang dibangunkan ataupun yang disentuh dalam penyidikan ini, iaitu potensi wakaf negeri Perlis, potensi dari segi sumbangan wakaf dan juga strategi sumbangan wakaf itu sendiri. Dari segi potensi wakaf negeri Perlis, jika dilihat dari segi potensi wakaf di negeri Perlis ini, panel-panel yang ditemukan menyatakan bahawa potensi wakaf adalah sangat tinggi dan juga pihak magnet sedang cuba untuk mengubah persepsi masyarakat untuk terus melakukan wakaf. Dari segi sumbangan wakaf, pembangunan wakaf di Perlis dan sektor ekonomi dilihat amat menggalakkan dengan pembangunan bangunan kedai, bazar-bazar wakaf serta tanah masjid. Keadaan ini secara tak langsung membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga negeri Perlis. Dari segi strategi sumbangan wakaf, magnet berusaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan wakaf dan kelebihan yang diperoleh oleh pewakaf tersebut. Namun, perjalanan wakaf di MAIS dilihat berada di tahap yang memuaskan kerana perjalanan wakaf ini diperoleh daripada pihak ketiga, iaitu pelabur. Kebiasaannya, perjalanan wakaf seperti ini bukanlah bersifat komersial. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan wakaf di negeri Perlis di bawah MAIS dilihat berjalan dengan baik dan juga mendapat sambutan dari orang ramai. MAIS melaksanakan wakaf harta dan juga wakaf tunai, namun fokus utama MAIS adalah kepada wakaf tunai. Ini kerana wakaf tunai boleh dilaksanakan dengan mudah bagi semua golongan tanpa melibatkan harta yang diwakafkan. MAIS juga menyalikan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan pengurusan dan juga perjalanan pemberian wakaf ini berjalan dengan lancar. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin dikemukakan, bolehlah diajukan kepada saya di alamat email tina@ecoeast.edu.my. Sekian, terima kasih.